Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Saya Fazril Hisham Afandi bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 6 Jun. Program sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Negeri Sarawak bermula malam tadi dengan majlis kesyukuran yang diadakan di Masjid Jabal An-Nur, Kapit. Majlis dimulakan dengan solat maghrib secara berjemaah, disusuli zikir marhaban dan diakhiri dengan bacaan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Hadir ke majlis kesyukuran itu mewakili Yang di-Pertuan Negeri Sarawak adalah Speaker Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar. Turut hadir pada majlis itu adalah Menteri di Jabatan Ketua Menteri, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus Dato' John Sikitayai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya dan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Program sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Negeri Sarawak akan diteruskan pagi ini dengan majlis jamuan teh yang dijadualkan bermula pada pukul 9 pagi ini di Dataran Kapit. Pelbagai program sedang dirancang dan akan diadakan tahun ini dalam usaha memenuhi kehendak dan cita rasa golongan belia di Seri Aman, khususnya di kawasan Lingga. Sebahagian besarnya adalah aktiviti yang cenderung untuk menarik penyertaan golongan terbabit. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Nur Azah Awang Sohor berkata, salah satu program yang telah dimulakan dan mendapat sambutan positif adalah e-sukan. PUBG Mobile Offline Tournament Lingga yang berakhir semalam telah menarik penyertaan 32 pasukan dari Engkelili, Seri Aman, Lingga, Kuching, Sibu dan Seri K. Menurut Dayang Norazah, ia satu permulaan yang amat baik dan pihaknya akan merancang pertandingan e-sukan dengan penyertaan yang lebih besar pada masa akan datang. Pada masa sama, aktiviti kecergasan fizikal untuk para belia juga akan diadakan seperti pertandingan futsal, bola sepak dan badminton. Jelas Dayang Norazah lagi, beliau turut menerima cadangan penduduk untuk mengadakan pertandingan sukan tradisi dalam usaha untuk menghidupkan kembali sukan dan permainan tradisi terutama di kalangan generasi muda. Kita nak hidupkan kembali pertandingan tradisional tu supaya kita tahu kan belia ni mereka tak terdedah sangat dengan pertandingan sukan tradisional. So kita nak dedahkan balik. Ada permintaan daripada penduduk. Sementara itu, pasukan dari Kuching muncul juara pertandingan tersebut yang diadakan selama 2 hari. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM800, pingat dan sijil. Tempat kedua dimenangi pasukan dari Bintangor, manakala pasukan dari Seri Aman di tempat ketiga. Masing-masing menerima hadiah RM500 dan RM300 beserta pingat dan sijil. Ibu bapa di Sarawak diingatkan untuk terus peka dengan corak demam anak-anak yang mungkin dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Bagi seorang ibu, Zarina Wati Zulfandi, pengalaman anaknya dijangkiti HFMD pada akhir bulan lepas menjadi iktibar betapa ibu bapa harus peka dengan penyakit semasa. Katanya penyakit yang tidak bervaksin itu memaksa beliau sekeluarga mengasingkan anak bongsunya selama 10 hari. Bila main pakai KBJ, kami sampai rumah, kami tu ambil semua mainannya, toysnya, kami cuci, rendam, klorok. Lepasnya yang kakak-kakaknya kami asingkan terus. Beliau turut memuji tindakan sekolah tadika anaknya yang mengambil tindakan pantas dengan menutup operasi tadika selama 10 hari bagi memutuskan penularan wabak. Melihat bahana penyakit itu kepada kanak-kanak, beliau mengingatkan golongan ibu bapa untuk mengambil langkah seperti berikut. Mendapat sibalah hamba anak-anak pergi ke tempat awam yang terutama tempat permainan dan mereka. Sebab kita pun tahu kebersihan di Siabah. Said Adan Said Mahathir, 5 tahun, anak bongsu kepada pasangan Zarina dan Said Mahathir ini dijangkiti HFMD pada 28 Mei lepas dan mengambil tempoh 5 hari untuk sembuh. Setakat semalam, Sarawak merekodkan 608 kes HFMD di seluruh negeri. Sejak bulan Mac yang lalu, bekalan telur ayam semakin berkurangan di negeri ini. Beberapa pengusaha kek lapis Sarawak di Miri menerusi kenyataan mereka kepada media meluahkan kegusaran berikutan keperluan terhadap telur ayam semakin berkurangan. Ini termasuk dengan nilai harga bagi telur ayam yang semakin naik dan tidak terkawal.
Pengusaha kek lapis Sarawak di Miri, Juliana Abu Bakar memberitahu para pengusaha yang hendak mencari 100 papan telur seminggu untuk membuat kek adalah sangat sukar sekarang berbanding penggunaan normal telur di antara 250 hingga 300 papan seminggu. Dalam pada itu, ujar beliau, KPDNSCP juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia (MAFI) di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED) di peringkat Kerajaan Negeri dalam menggalakkan pengeluaran termasuk pengeluaran bahan makanan ayam. Perkara yang sama juga dimaklumkan oleh seorang pengusaha kek lapis dari Limbang, iaitu Roslina Tapah, memberitahu harga telur pada awal tahun ini di antara RM11.90 dan kini telah melonjak sehingga RM15 bagi saiz A dan boleh juga mencecah sehingga RM22 di bahagian luar bandar Limbang dan Lawas. Tambah beliau, kos pengeluaran tidak dikawal, ditambah dengan situasi sedemikian boleh mengurangkan keuntungan kepada para peniaga. Sementara itu, bagi menangani isu ini, seorang pengusaha kek lapis dari Miri, Suryani Yaakob, berkata insentif pengeluaran diberikan kepada ladang telur di samping mengawal harga siling pada kawar yang munasabah dilihat sebagai langkah segera yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani isu kekurangan telur ini. Tambahnya lagi, jika ada telur yang dieksport, pengeluaran untuk tujuan ekspor hendaklah dihentikan segera, manakala penggunaan domestik hendaklah diutamakan berbanding pasaran ekspor, sama seperti langkah pembekuan ekspor ayam mentah ke Singapura dilaksanakan. Pada masa ini, keadaan dan pendapatan pengusaha industri kecil dan sederhana (PKS) sudah semakin mengecil akibat kenaikan harga barangan mentah. Penduduk yang tinggal di tebingan sungai diminta terus berwaspada susulan beberapa kes serangan buaya yang berlaku di Lunduk dan Kuching pada bulan lepas. Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, dengan populasi reptilia itu yang kian bertambah, ia akan memberi beberapa ancaman kepada manusia. Maknanya keadaannya tidak lagi seperti dahulu di mana kanak-kanak bebas untuk terjun ke sungai, mandi dan sebagainya. Jadi sekarang ini tidak dibenarkan langsung kerana buaya ini nampaknya berada di mana-mana dan populasinya begitu meningkat dengan meledak sejak beberapa tahun yang lalu. Datuk Dr. Abdul Rahman turut berkata ini amat penting untuk memperbanyakkan lagi kesedaran terhadap komuniti bagi keselamatan penduduk yang menetap di tepian sungai di Sarawak. Tambahnya, pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengesan buaya-buaya liar ini namun gagal membuahkan sebarang hasil. Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan perkara ini ketika ditemui RTM di Kuching. Pesta Babulang dan Lumba Kerbau PBLK menutup tirai semalam selepas 3 hari penganjurannya di Batu Danau, Limbang. Menampilkan pelbagai aktiviti sewaktu pesta, PBLK edisi ke-17 ini merupakan platform menghimpun komuniti Bisaya dalam satu acara berprestij selain memperkenal PBLK kepada masyarakat luar. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Palus Palugumbang ketika merasmikan program itu berkata, kedua-dua acara ini menjadi pengisian utama dalam PBLK akan datang berikutan sambutan daripada orang ramai. Paulus yang juga penaung Persatuan Bisaya Sarawak PBS menyifatkan penganjuran PBLK tahun ini amat bermakna selepas tertangguh 2 edisi sebelum ini akibat COVID-19. PBLK merupakan anjuran bersama PBS, Pejabat Residen Bahagian-Bahagian Limbang serta Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak. Kejohanan N6 Tupung Muay Thai Challenge akan dijadikan acara tahunan dalam usaha melahirkan peninju Muay Thai bertaraf dunia dari bumi Kenyalang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupung Fazruddin Abdul Rahman yang mengumumkan perkara tersebut memberitahu langkah ini bagi mengembangkan dan meningkatkan pencapaian sukan tersebut daripada golongan belia tempatan.
Ini termasuk menetapkan sasaran 5 tahun kepada Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak untuk melahirkan seorang petinju Muay Thai bertaraf dunia di kejohanan anjuran Persekutuan Persatuan Muay Thai Antarabangsa. Ujarnya, beliau akan membantu ke arah mencapai peringkat tertinggi tersebut, termasuk mewujudkan ekosistem yang lengkap dalam dunia seni mempertahankan diri itu. Persediaan ini akan melibatkan pelatih dan jurulatih berbakat yang akan sentiasa bergiat dengan kejohanan yang ada untuk meningkatkan prestasi masing-masing. Beliau berkata demikian di N6 Tupong Muay Thai Challenge, Piala Datuk Seri Fadilah Yusof dan Piala Pusingan Fazruddin Abdul Rahman yang diadakan di Dewan Serbaguna Akademi Kastam Sarawak. Seramai 70 petinju menyertai kejohanan 2 hari yang bermula semalam hingga hari ini menerusi beberapa kategori termasuk amatur bawah 50 kg, semi dan Piala Belia Tupong. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 6 Jun. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.